Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syamil Atira bersama rakan seperjuangan saya Fatin Nadia dan Aini Zayani akan mengupas isu kekeluargaan Islam, iaitu mengenai hak isteri dalam isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Pertama sekali ingin saya kongsikan tentang konsep pemberian nafkah terhadap isteri. Menurut Undang-Undang Islam, nafkah adalah tanggungjawab suami terhadap isteri dan wajib dilaksanakan. Dan jika kita lihat daripada sudut pandang firman Allah yang telah diturunkan dalam surah Al-Baqarah ayat 233, dan menjadi kewajipan ke atas seorang bapa itu untuk menyediakan rezeki untuk mereka, para ibu-ibu, dan juga pakaian mereka dengan cara yang makruf. Nafkah itu wajib diberikan kepada isteri dengan kadar pemberian setara dengan kemampuan pendapatan suami itu sendiri. Antara perkara asas yang perlu disediakan oleh para suami adalah menyediakan makan dan minum, wang belanja, 2 persalinan pakaian yang lengkap dalam tempoh setahun sekurang-kurangnya. Ingin saya sentuh soal berkaitan makan dan minum, iaitu daripada hadis riwayat Abu Daud daripada Muawiyah Al-Qushairi berkata kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang isteri-isteri kami?" Maka baginda pun menjawab, "Berilah mereka makan daripada makanan yang kamu makan, berilah mereka pakaian daripada pakaian yang kamu pakai. Janganlah kamu pukul mereka dan jangan kamu pula memburukkan mereka." Jadi di sini para suami perlu berkongsi setiap rezeki yang diperolehi, di mana ada waktu mereka memakan makanan mahal dan ada waktu akan makanan-makanan biasa bersama isteri dan anak-anak. Seterusnya saya akan menerangkan hak isteri selepas berkahwin. Hak daripada sudut bahasa adalah benar atau kuasa atas sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang dan agama. Menurut istilah pula, hak ialah sesuatu yang dapat dikuasai atau dipunyai. Jenis hak yang wajib suami berikan kepada isteri ialah hak nafkah zahir dan batin, hak mendapat bimbingan dan tunjuk ajar, di mana para isteri berhak menerima bimbingan dan nasihat daripada sang suami, sama ada daripada sudut pendidikan agama, pergaulan sesama saudara dan sebagainya. Hak bekerja. Menurut Islam, hukum asal bagi seorang isteri adalah tidak perlu keluar untuk bekerja. Namun jika si isteri menawarkan diri untuk bekerja dan ianya membawa kebaikan kepada keluarga itu, seperti dapat membantu suami dalam perbelanjaan, dan si suami pun mengizinkan, maka ia dibolehkan. Seterusnya, hak bersuara. Pandangan dan pendapat isteri adalah sah selagi tidak bertentangan dengan hukum agama. Hak terhadap harta isteri, di mana isteri boleh menggunakan harta beliau itu bila-bila masa sahaja. Hak harta sepencarian, iaitu hak istimewa diberikan kepada isteri yang untuk dituntut jika si suami meninggal, dan harta itu telah ditentukan oleh syara Islam. Persoalannya, apakah tuntutan yang boleh dibuat oleh isteri jika suami tidak menunaikan nafkah? Salah satu tuntutan tersebut adalah memohon perintah nafkah di mahkamah syariah. Peruntukan ini bukan hanya tertakluk kepada suami, tetapi juga ahli waris seperti bapa mertua. Ini jelas dinyatakan dalam Seksyen 61 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Peruntukan mengenai tanggungjawab untuk membayar nafkah jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Malaysia. Begitu juga sekiranya berlaku pengabaian atau ketidakpatuhan, isteri boleh membuat aduan kepada mahkamah supaya mahkamah boleh membuat tindakan susulan. Contohnya, mahkamah akan mengarahkan pihak penghutang untuk membayar keseluruhan jumlah nafkah sama ada secara sekaligus maupun bulanan, atau mahkamah akan mengeluarkan perintah penahanan pendapatan atau potongan gaji terus daripada pihak majikan untuk dimasukkan ke dalam akaun isteri. Bahkan suami boleh dipenjara jika tidak melaksanakan tuntutan perintah nafkah. Ketidaksanggupan dan sikap tidak bertanggungjawab suami dalam pemberian nafkah boleh menjadi alasan kukuh untuk isteri membuat tuntutan fasakh. Lazimnya, pertelingkahan yang melibatkan nafkah memerlukan campur tangan hakim, kerana fasakh bermaksud melepaskan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri melalui hakim. Fasakh hanya boleh diputuskan oleh pihak yang berkuasa sahaja atas sebab-sebab tertentu. Salah satunya adalah pengabaian nafkah.
Perkara ini jelas termaktub dalam Akta Perempuan Bersuami dan Anak-anak 1968. Menurut mazhab Syafi'i, ketidakmampuan suami perlu disabitkan dengan bukti dan pengakuan suami. Oleh itu, isteri perlu menyediakan persiapan yang lengkap untuk menuntut fasah di mahkamah. Kadar nafkah tempat tinggal, makan dan pakaian isteri sentiasa berasaskan kepada kemampuan suami. Seterusnya, akibat dari isu yang dialami, semakin ramai pasangan yang telah bercerai berpunca dari permasalahan tersebut. Seperti yang kita dapat lihat, sebanyak 78,000 pasangan telah bercerai dalam tempoh Mac 2020 sehingga Ogos 2021, di mana 10,000 daripada pasangan tersebut melibatkan pasangan bukan Islam dan selebihnya 68,000 ialah pasangan Islam. Salah satu punca dari punca utama perceraian ini ialah berkaitan dengan wang ringgit, di mana seperti yang kita sedia maklum, pandemik COVID-19 telah melanda negara kita dan ramai di antara rakyat Malaysia yang kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu, timbul isu kewangan dalam rumah tangga dan akhirnya diakhiri dengan penceraian. Walaupun pasangan suami isteri tersebut telah bercerai, namun suami masih lagi tetap bertanggungjawab untuk memberikan nafkah selepas penceraian kepada isteri, iaitu terbahagi pada 3, iaitu mut'ah, nafkah iddah serta harta pencarian. Pertama sekali, isteri boleh menuntut tuntutan mut'ah, di mana mut'ah ialah suatu bayaran yang menggambarkan penghargaan kepada bekas isteri kerana telah berkhidmat untuk suami dan anak-anak semasa berkahwin. Prosesnya harus dibuat di mahkamah mengikut prosedur yang ditetapkan, manakala jumlah mut'ah tersebut haruslah relevan dan berpatutan dengan kemampuan suami. Pemberian mut'ah ini dapat sedikit sebanyak menampung perbelanjaan isteri dan juga meringankan beban isteri setelah bercerai. Seterusnya ialah nafkah iddah. Nafkah iddah ialah nafkah yang wajib dibayar kepada bekas isteri di dalam tempoh iddah raj'i disebabkan suatu penceraian. Nafkah tersebut terdiri daripada makanan, pakaian dan tempat tinggal mengikut hukum syarak yang telah ditetapkan. Suami harus memberi nafkah semasa isteri di dalam iddah sehingga isteri berada dalam tempoh 3 kali suci. Manakala jumlah nafkah yang perlu disediakan oleh bekas suami sama seperti nafkah yang diberikan kepada isteri semasa berkahwin. Hanya isteri yang diceraikan dengan talak 1 dan 2 sahaja dapat menerima nafkah tersebut. Ini kerana pasangan yang bercerai dalam talak 1 dan 2 masih lagi boleh merujuk kembali. Tuntutan yang terakhir ialah tuntutan harta sepencarian. Harta sepencarian ialah harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa berkahwin dan ia berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Harta sepencarian ini boleh dituntut oleh suami atau isteri di mahkamah yang berbidang kuasa. Harta sepencarian termasuklah wang ringgit, harta alih, harta tak alih atau apa-apa aset yang dihasilkan atas perkongsian bersama dalam tempoh perkahwinan. Tuntutan tersebut boleh dikemukakan di Mahkamah Tinggi Syariah. Akhir sekali, kesimpulannya, jika kehidupan rumah tangga tersebut tidak mengamalkan ajaran Islam, kelak pasti akan berlaku permasalahan. Islam telah menetapkan garis panduan yang terbaik dan adil bagi keharmonian rumah tangga. Suami yang gagal melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga akan mengakibatkan rumah tangga tersebut mudah goyah. Perkahwinan melibatkan tanggungjawab yang besar, maka jika kita masih tidak bersedia, janganlah kita terburu-buru untuk berkahwin.